Assalamualaikum dan selamat pagi. Bertemu kembali dalam rancangan Selera. Hari ini, Lia berada di International Centre Cake of Artistry Sdn Bhd, syurga kelengkapan barang-barang pastry dan kek. Untuk dua resepi Lia hari ini, kita menggunakan dua jenis butter yang berbeza. Unsalted butter dengan salted butter. Unsalted butter tanpa garam, jadi dalam sesuatu adunan mungkin kita perlu tambah garam. Tapi kalau kita pakai salted butter, kita tidak perlu lagi tambah garam. Dan salted butter boleh tahan lagi lama bila disimpan. Barang-barang kita semua dah ada. Tapi apa yang tertinggal ya? Apa kata kita ke studio Credit & All? Jom! Bertemu kembali kita di dalam rancangan Selera. Hari ini adalah hari istimewa untuk kawan karib Lia yang berbangsa Cina. Sebab tu Lia memakai baju Cheongsam sebab nak menyediakan resepi kegemaran dia, orange cheese cupcake dan juga biskut butter cookies. Kita ada tepung halus yang diayak bersama dengan soda bikarbonat dengan juga serbuk penaik. Bahan kita lagi cream cheese, gula halus, mentega yang dilembutkan pada suhu bilik, telur 3 biji, jus oren dan kulit oren yang telah dikisar, disagat ya, dan juga esen vanila. Okey, pertama kita masukkan mentega yang telah dilembutkan tadi ke dalam mixer. Dan cream cheese. Juga gula halus. Pukul adunan ni sampai menjadi putih ya. Sekarang kita boleh pukul adunan kita ini sehingga menjadi putih. Sementara menunggu adunan kita ni kembang dan juga menjadi putih, penonton kita boleh panaskan ketuhar pada suhu 180 darjah Celsius ya. Lepas kita dah panaskan ketuhar, kita boleh masukkan telur satu persatu sambil memukul ya. Jus oren. Bahan seterusnya 2 biji kulit limau yang telah kulit oren yang telah disagat tadi ya. Memang sedap bau oren pagi-pagi ni. Boleh dipukul dengan kelajuan yang agak cepat. Kita boleh masukkan tepung. Perlahankan dulu kelajuan mixer kita supaya tepung kita tak berselerak. Amat penting kita masukkan tepung ni sedikit demi sedikit supaya kita punya adunan diadun secara sekata ya. Kepada penonton yang tidak ada mixer, jangan risau sebab kita masih boleh membuat adunan ni dengan memukul pakai tangan.
Dan kita masih juga boleh dapat hasil yang sama. Nampaknya adunan kita dah macam selesai, dah ready untuk kita masukkan ke dalam kelongsong ni, cupcake. Untuk pengetahuan penonton, Lia memilih casing cupcake yang aluminium ni sebab untuk cream cheese lagi enak kalau kita jamu atau serve masa dia agak chill. Jadi kita nak masuk peti ais. Jadi kalau kita nak masuk peti ais tu eloklah kita pakai casing yang aluminium ni daripada kertas. Untuk adunan yang Lia resepi ini, untuk adunannya kita boleh dapat 12 biji, lebih kurang 12 biji cupcake cheese ya. Lia cadangkan adunan kita ni jangan dimasukkan terlampau banyak sebab nanti kita perlu tinggalkan sedikit ruangan dalam cupcake kita untuk hiasan kita ya. Okey, itu dia penonton. Sudah siap kita punya adunan dimasukkan dalam cupcake casing ni. Sekarang Lia nak masukkan ke dalam oven. Buah kita nak tambah, pastikan masa kita dah nak menjamu pada tetamu atau membawa ke rumah kawan kita tu lah ya. Sebabkan ni adalah hadiah hari jadi untuk kawan karib Lia. Jadi Lia akan menghias cupcake ni secantik yang mungkin lah. Dan sebab nak bagi nampak sedap rasa, kita letakkan sikit cream cheese yang tadi di atasnya supaya orang kata cantik di mata, sedap dimakan juga. Untuk menjadikan kita punya cream cheese lagi enak, Lia akan tambah mandarin orange yang kecil-kecil ni, yang mini ni di atasnya begitu. Tapi seperti yang kita tahu ya, kalau buah kita nak tambah, pastikan bila masa kita dah nak menjamu pada tetamu atau membawa ke rumah kawan kita tu lah ya. Sebab buah ni tak boleh tahan lama sangat di atas kek. Jadi macam orang kata kita serve it fresh. Itu dia penonton, orange cheese cupcake kita dah siap. Bertemu kembali dalam rancangan selera untuk resepi kedua kita. Kali ini Lia akan buat butter cookies. Walaupun setengah-setengah orang ingat butter cookies ni senang, tapi sebenarnya kalau kita tak dapat adunan yang betul dan cara yang betul, mungkin biskut kita kurang rangup. Jadi hari ini Lia akan memberi sedikit tips untuk kita mendapatkan rangup, biskut kita jadi rangup ya. Okey, pertama kita akan guna mentega unsalted tanpa garam. Tadi kan kita dah beli dekat kedai, dia telah menterangkan pasal garam, mentega yang ada garam dan mentega yang tak ada garam. Kita tak nak pakai garam untuk mentega ni sebab kita nak masukkan garam sendiri, jadi kita boleh kontrol rasa garam dalam kita punya adunan ya. Kuning telur, gula halus, tepung serbal guna dan juga esen vanila. Sedikit garam. Okey, pertama kita pukul dulu mentega, masukkan ke dalam mixer. Ingat dia penonton, mentega kita mesti kena lembut di suhu bilik. Kuning telur. Gula halus. Kita pukul dulu
adunan kita, bahan kita yang 3 tadi yang di atas sebut. Mula dengan kelajuan yang perlahan. Lepas tu kita boleh tingkatkan kelajuan dia, ya. Sambil tu kita boleh masukkan ini senang ni kalau puan-puan, kalau penonton di rumah nak mengukur kita punya adunan, senang dapatkan sudu ni di luar sebab dia dah ada untuk setengah teaspoon dengan suku 1 tablespoon dengan 1 teaspoon, ya. Jadi untuk garam kita pakai 1/4 teaspoon. Untuk esen vanila, kita akan pakai 1/2. Jadi, kita pakai yang 1 sudu teaspoon dengan setengahkan dia. Okey. Pukul sehingga adunan kita agak putih. Perlahankan mixer dan kita akan masukkan tepung sedikit demi sedikit. Jangan lupa, ya, penonton di rumah untuk ayak dulu tepung kita. Dalam setiap membakar kek atau membuat cookies, tepung harus diayak. Okey, selepas kita dah sebati kita punya adunan, kita kena keluarkan adunan ni daripada mixer untuk dipindahkan ke meja. Kita kena uli dengan tangan. Untuk buat butter cookies, kita tak boleh terus mix dalam mixer saja. Jadi, untuk dapat tekstur yang sekata, kita kena uli dengan tangan di atas meja, ya. Masa kita menguli adunan kita, kalau terasa agak lembut macam sekarang, kita boleh tambahkan tepung serbaguna yang tadi untuk menjadikan butter cookies kita lebih kental sedikit. Kalau terlampau lembut adunan, butter cookies masih sedap juga dimakan, tapi dia cepat hancur. Disebabkan hari ini, Lia nak menunjukkan butter cookies yang berhias dengan icing yang cantik. Jadi, butter cookies ni harus agak keras sikit tapi masih rangup. Boleh diuli selama dalam lebih kurang 10 minit tu cukuplah. Lepas tu, kena perap selama 2 jam, ya, adunan ni. Untuk mendapatkan butter cookies yang rangup, penonton, kita boleh, tips yang boleh Lia kongsi, bila dah siap kita bakar dan butter cookies tu dah sejuk pada suhu bilik, kita simpan kita punya butter cookies tu terus dalam peti ais. Sebab peti ais dia menyejukkan kita punya cookies tu dan dia akan buat dia rangup bila kita bawa keluar untuk makan. Tapi janganlah keluar terlampau lewat. Kalau nak bagi budak-budak makan tu keluar kawat sikit, ya. Okey, itu dia. Dah siap kita punya adunan. Boleh ambil, kita nak balut untuk nak perap selama 2 jam. Kita masukkan dalam balut dengan cling film, ya. Bila kita perap 2 jam pada suhu bilik saja. Tebalnya lebih kurang macam ni, ya.
Okey, ini dia penonton. Setelah 2 jam, kita punya adunan sudah sedia untuk diuli dan dibentuk mengikut pilihan penonton di rumah, ya. Untuk masa kita menguli, kita perlu tepung untuk menjadikan dia jadi kita punya tempat uli ni tak melekat pada kita punya adunan, ya. Okey. Dia pilih bentuk bunga bulat sebab nanti akan diletak hiasan fondant untuk di atas butter cookies ini. Dough untuk butter cookies kita ni eloklah jangan diuli tebal sangat sebab nanti bila kita bakar takut tengah dia tak masak, ya. Jadi agak-agak tebalnya lebih kurang macam ni, ya. Okey. Ni cukup untuk satu tray. Kita bakar dulu, ya, penonton. Ke suhu untuk oven 160 darjah Celsius dan kita bakar selama 18 minit. Okey, penonton. Ini biskut kita yang telah siap dibakar dan sejuk sebab kita memang kena tunggu dia sejuk dulu. Dan seperti yang tadi Lia cakap, kalau nak bagi rangup, masuk dalam peti ais sekejap, keluarkan, lepas tu baru kita hias. Disebabkan hari ini, macam Lia kata nak bawa ni sebagai hadiah pada kawan karib Lia, jadi Lia akan menghias dengan fondant ala-ala bertema Oriental hari ini. Untuk cara buat hiasan fondant ini, penonton boleh sama ada beli di luar yang sudah siap ataupun boleh buat sendiri di rumah. Jadi kalau nak tahu macam mana buat yang ini, nanti ikut Lia untuk episod yang akan datang, ya. Okey, untuk melekatkan hiasan icing fondant ni kepada cookies kita, Lia akan pakai sejenis cecair ni yang macam dia umpama gam yang boleh dimakan, boleh dibeli di kedai jual bahan kek. Dia datang dalam bentuk serbuk, jadi kita tambah air dan kita kacau mengikut kepekatan yang kita nak pakai. Tapi kepada penonton yang tak dapat jumpa serbuk gam ni di kedai kek, tak apa, boleh pakai jam, jadi jam strawberry ke atau jam apa-apa sebagai pengganti. Jadi kita beruskan sedikit gam atau sirap ni ke atas cookies. Jangan disapu terlalu banyak sebab ini gam ini atau jam yang kita pakai nanti boleh melembutkan pula kita punya cookies yang tadi yang sudah dirangup, kita sudah buat bagi rangup, kan. Jadi letak bagi cukup sekadar nipis saja. Lepas tu kita akan pindahkan ini dan lekatkan pada atas cookies kita, ya. Okey, untuk menyenangkan kita nak bawa biskut ni ke rumah kawan Lia, jadi Lia akan masukkan dalam mangkuk tingkat ni. Jadi senang sikit kita nak bawa sekejap lagi. Ngam-ngam pun 3 boleh masuk. Mia, jom ikut Mami. Jom ya, kita pergi rumah Aunty Ling. Untuk penonton dapatkan resepi minggu ini, layari Facebook Selera TV3. Jumpa minggu depan. Buat lagi 3 biji lah, ya. Bagi macam nampak satu tray ni. Penonton
betul-betul dapatkan resepi hari minggu ini, boleh layari Facebook TV3 Selera. Pula kata bumi panas kan, tadi terpegang tangan terus. Letakkan hiasan di atas cupcake yang sudah siap dibakar. Di atas biskut yang sudah siap dibakar. Kak Tina, I nak explain kenapa I pakai this one. Yang terbantuk ni